Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi kursus DCC 50222 Hidrolik. Tugasan ini bertujuan menerapkan prinsip asas kejuruteraan hidrolik dalam menyelesaikan masalah aliran seragam dan tidak seragam dalam saluran terbuka. Melalui pengiran menggunakan formula seperti persamaan Manning dan analisis tenaga spesifik, pelajar dapat memahami konsep aliran serta kehilangan tenaga dalam sistem hidrolik. Selain itu, tugasan ini menekankan kepentingan etika seperti keselamatan awam, kelestarian alam sekitar, dan pengagihan sumber air yang adil. Tugasan ini juga menggalakkan kerja berpasukan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar. Okey, soalan 1 diberi diameter 1.2 meter, Q 1.8, N sama dengan 0.013. Okey, langkah yang pertama kita perlu cari area dia menggunakan formula pi r square bahagi 2. Okey, kita akan dapat nilai 0.565. Okey, seterusnya kita akan cari R untuk radius. Formula dia A bahagi P akan dapat nilai 0.30. Seterusnya kita akan cari perimeter. Formula dia P sama dengan pi R. Kita akan dapat nilai 1.115. Okey, seterusnya guna formula Q. Kita akan dapat nilai 8.55 darab 10 kuasa 6. Okey. Seterusnya question 2. A concrete trapezoidal channel N 0.012 has a bottom width of 5 meter, side slopes of 2 horizontal, 3 vertical. This trapezoidal cross-section open channel flow to convey Q 10 meter cube per second. Discharge with channel slope SO 0.0005. Okey. Untuk jalan kiranya, pertama kita ada N 0.012, kita ada Q 10 meter cube per second, seterusnya kita ada B 5 meter, kita ada SO 0.0005. Okey, seterusnya kita akan pakai rumus area yaitu BY tambah ZY kuasa 2. Lepas itu kita masukkan nilainya. Lepas itu kita gunakan untuk kita cari R sama dengan AP. Lepas itu B sama dengan B tambah 2Y puncak kuasa 2, 1 tambah X kuasa 2. Dan kita masukkan nilainya. Seterusnya setelah kita dapat nilainya, kita masukkan ke dalam Q punya formula. Lepas itu setelah kita masukkan, kita kira dan kita akan dapat 9.9999 dan kita bundar dia akan sama dengan 10 sama dengan 10. Untuk soalan B kita akan cari Y. Kita gunakan rumus B tambah 2ZY sama dengan 2Y puncak kuasa 2 1 tambah Z kuasa 2. Seterusnya kita masukkan nilai-nilainya, kita pindah-pindah, masuk, pindah, kita akan dapat Y sama dengan 4.68 meter. Okay, next is question 3. A sluice gate discharges water into a horizontal rectangular channel with upstream velocity equals to 9.5 meter per second and upstream depth y equals to 1.2 meter. Draw a specific energy diagram showing all the following parameter. Okey, untuk soalan 3 kita diberi V sama dengan 9.5 meter per second, kita diberi Y2 sama dengan 1.2 meter. Okey, first kita akan cari specific energy iaitu formula dia E sama dengan Y tambah V kuasa 2 per 2G. Kita masukkan nilai, kita akan dapat 5.7999 meter. Seterusnya kita akan carikan critical depth iaitu YC. First kita akan cari Q sama dengan YV. Kita masukkan nilai, kita akan dapat 11.4 meter square per second. Seterusnya kita boleh cari YC iaitu formulanya Q kuasa 2 bagi G kurungan 1/3. Kita masukkan nilai, kita akan dapat 2.3662 meter. Seterusnya kita boleh gunakan formula specific energy
I sama dengan Y tambah Q kuasa 2 bahagi Y kuasa 2 darab 2G. Kita masukkan nilai, Y kita biar dulu, dan kita akan darabkan dengan Y kuasa negatif 2. Kita akan dapat Y tambah 6,6239 darab Y kuasa negatif 2. Seterusnya kita akan masukkan ke dalam jadwal, ikut jadwal sampai kita jumpa, yaitu yang sama ada dengan 5,7999 meter, yaitu 5,5877. Kita masukkan, kita akan dapat 5,7999 sama dengan 5,7999. Oke, seterusnya kita akan kira Froude number, yaitu formula FR sama dengan V bahagi square root G darab Y. Masukkan nilai, kita akan dapat 2,7688 lebih besar daripada 1. Dan kita akan dapat yaitu supercritical. Seterusnya kita akan cari the minimum value of the specific energy head, yaitu rumusnya I min sama dengan 3 per 2 YC. Kita masukkan nilai, kita akan dapat 3,5493 meter. Seterusnya kita akan cari critical velocity, VC sama dengan square root G darab YC. Masukkan nilai, kita akan dapat 4,8179. Dan yang terakhir kita akan lukis dia punya specific energy diagram. Y1 sama dengan 5,5877 meter, YC sama dengan 2,3662 meter, Y2 1,2 meter, seterusnya critical, supercritical, subcritical. Since Y lebih kecil daripada YC, the flow is supercritical. Langkah 1, gunakan formula Manning untuk cari kedalaman aliran yang menghasilkan kadar aliran sebenar Q sama dengan 5,6 meter kuasa 3 per second. Langkah kedua, gunakan andaian beberapa nilai Y hingga Q yang dikira hampir sama dengan Q yang sebenar. Langkah ketiga, bila Q 2,09 sama dengan 5,6, kedalaman optimum diperolehi yaitu Y sama dengan 2,25 meter. Langkah keempat, kira kedalaman kritikal YC sama dengan 0,708 meter. Langkah yang kelima, bandingkan dengan aliran sebenar dan nomor Froude. Hasilnya FR lebih kecil daripada 1. Kesan alam sekitar. Reka bentuk hidrolik memberi kesan langsung kepada ekosistem sungai. Contohnya, cerun terlalu curam atau kekasaran terlalu rendah. Boleh meningkatkan halaju air dan menyebabkan hakisan tebing serta gangguan habitat akuatik. Antara langkah mitigasi termasuk reka bentuk stilling, basin atau baffler untuk serapan tenaga, penanaman vegetasi di tebing, dan penggunaan wetland buatan untuk menapis sedimen. Jurutera perlu menjalankan penilaian kesan alam sekitar bagi memastikan reka bentuk tidak merosakkan ekosistem. Oke, seterusnya ialah agian sumber air yang adil. Reka bentuk saliran dan pengaturan struktur kawasan air mempunyai implikasi sosial ekonomi. Perubahan aliran boleh menguntungkan satu kumpulan sambil merugikan kumpulan lain. Sebagai contoh, pengubahsuaian laluan aliran air untuk mengurangkan banjir di kawasan bandar mungkin menyalurkan lebih banyak aliran ke kawasan luar bandar atau sawah, menjejaskan pertanian dan akses air minum. Oleh itu, pertimbangan etika memerlukan jurutera menilai kesan pengagihan manfaat dan beban secara adil. Untuk mengelakkan kompromi hak akses air bagi kurang bernasib baik, dalam konteks pengiraan ini bermaksud membuat analisis banyak senario aliran berurang variasi permintaan air, mengira inflow atau outflow bagi setiap pengguna, dan mempertimbangkan penyelesaian bagi mengurangkan konflik, seperti pembahagian aliran berjadwal, pelepasan berperingkat, dan infrastruktur pengimbangan. Proses perancangan mesti inklusif konsultasi pemegang kepentingan untuk mengenal pasti keperluan pertanian, komuniti, industri, dan ekologi. Dokumentasi keputusan teknikal dan rasionalnya harus telus supaya pihak yang terjejas dapat memahami dan merundingkan pempasan atau alternatif. Prinsip keadilan termasuk akses setara, peluang memberi maklum balas, dan mekanisme aduan mesti diterapkan bagi mengurangkan ketegangan sosial jangka panjang. Oke,
Seterusnya adalah kelestarian dan ketahanan jangka panjang. Pertimbangan etika kelestarian menuntut reka bentuk yang bukan saja memenuhi keperluan kejutaan kini, tetapi juga mengekalkan fungsi ekologi dan servis ekosistem masa depan. Parameter hidrolik seperti cerun, kekasaran, dan kapasitas saluran perlu ditetapkan dengan pandangan jauh, mengambil kira perubahan iklim, peningkatan limpasan bandar, dan pertumbuhan populasi yang boleh meningkatkan kejadian aliran puncak. Menggunakan nilai reka bentuk yang boleh yang hanya berdasarkan keadaan purata tanpa margin untuk ekstrim mengorbankan ketahanan. Oleh itu, jurutera harus menggabungkan pendekatan adaptif, reka bentuk modular atau berperingkat yang boleh ditingkatkan, penggunaan faktor keselamatan Q ekstrim, dan integrasi infrastruktur hijau, wetland, koridor banjir bervegetasi yang meningkatkan kapasiti penampungan semula jadi. Penilaian keseluruhan kitar hidup life cycle assessment membantu memilih bahan dan strategi yang mengurangkan jejak karbon dan kos penyelenggaraan jangka panjang. Di peringkat operasi, rancangan penyelenggaraan dan pemantauan berterusan wajib supaya struktur mengekalkan prestasi dari masa ke masa, mengutamakan kelestarian bermakna menyeimbangkan fungsi teknikal dan nilai-nilai ekologi atau sosial untuk memastikan manfaat jangka panjang.